إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Para hadirin muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayat dan taufik untuk kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat insya-Allah. Kita sambung lagi pembacaan dalam kitab tafsir Al-Jalalain dan kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan masuk ayat ke-67. Sehingga insya-Allah kita akan baca kalau dia sampai ayat 74. Tak, 73. Jadi kita baca dulu surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Jadi kita baca terjemahan dia daripada ayat ke-67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya,
Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia iaitu Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi ataupun lembu betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahawa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apakah warnanya. Dia Nabi Musa menjawab, dia Allah berfirman bahawa sapi itu atau lembu itu adalah lembu betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu, kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah mengkehendaki nescaya kami mendapat petunjuk. Dia itu Nabi Musa menjawab, dia itu Allah berfirman, sapi itu atau lembu itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang kecacatan. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian daripada lembu itu. Demikian Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi pada hari ini kita membaca satu kisah yang disebut sebagai kisah Al-Baqarah ataupun kisah lembu, yang mana surah ini, surah Al-Baqarah, dinamakan sebagai surah Al-Baqarah bersandarkan kepada kisah ini, diambil sempena daripada kisah ini yang ada daripada surah Al-Baqarah. Jadi begitu juga surah-surah lain dalam Al-Quran, kebanyakan surah-surah dalam Al-Quran diambil nama surah itu sempena ada perkataan itu dalam surah. Contoh surah surah Az-Zalzalah, walaupun tidak ada perkataan Az-Zalzalah dalam surah Idza Zulzilatil, tetapi dia ambil masdar dia, zalzalah, daripada masdar daripada perkataan zulzilah. Tapi perkataan Al-Baqarah itu ada dalam kisah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi, maka kerana itu dinamakan surah ini surah Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah itu kalau kita tengok dari sudut maksudnya lembu betina, maka lembu betina itu bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa kita ni kepada kita tengok lembu betina ataupun kita kita melihat kepada lembu itu sebagai lembu itu sendiri. Tetapi lembu itu adalah satu simbol kepada perlaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dituruti oleh Bani Israel. Jadi lembu itu adalah simbol kepada taklifan. Lembu itu adalah simbol kepada perintah Allah yang tidak ditaati dengan segera. Dan lembu itu ibaratnya satu yang tidak boleh disembelih oleh Bani Israel itu, seolah-olah disebut sebagai ulama, seolah-olah nafsu yang kita tidak sembelih-sembelih lagi, nafsu yang sepatutnya kita sembelih awal lagi. Jadi kita baca kisah ini, kisah yang paling utama dalam surah Al-Baqarah. Dan kisah lembu ni ada 3 kisah dari satu kisah. 3 cerita dari satu cerita. 2 cerita disebutkan dalam ni, dan 1 cerita tidak disebutkan secara langsung, secara terus, tapi disebutkan secara isyarat. Baik. Jadi kata Tuan Pengarah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah alaih pada ayat ke-67, wadhkur idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah wahai Muhammad, apabila tak kala, qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa kepada kaumnya. Jadi ini salah satu daripada kisah Bani Israel yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah untuk menunjukkan akhlak dan perangai Bani Israel
yang masih lagi diulang perangai itu oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai peringatan dan iktibar kepada kita. Jadi Allah SWT menyebut tak kala Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, dan disebut waqad qutila lahum qatilun la yudra qatiluhu wa sa'aluhu ay yad'u Allah ay yubayyinahu lahum fada'ahu. Telah terbunuh seorang di kalangan Bani Israel. Jadi Bani Israel ni ada banyak kabilah, ada 12 kabilah. Maka dalam satu kabilah itu ada satu keluarga tu yang tinggal satu orang anak sahaja, mak ayah semua tak ada dah. Jadi satu keluarga lain itu sepupu kepada budak lelaki itu. Jadi oleh kerana budak lelaki itu banyak harta peninggalan daripada ayah dia dan dia mewarisi harta daripada keluarga dia, maka kalau dia mati, maka harta itu akan diwarisi oleh pok dia, pok sepupu dia. Sepupu dia ni pok saudara dia akan mewarisi. Jadi oleh kerana dia nak harta itu berpindah kepada pok dia, maka dibunuh sepupu dia sendiri. Maka dalam satu kabilah yang sama. Jadi itu yang berlaku. Maka untuk dia kata menyembunyikan pelaku atau pembunuh, siapa yang membunuh ini, maka mayatnya dihantar kepada kabilah yang lain. Maka itu kabilah itu walaupun yang membunuh orang lelaki daripada kabilah itu ialah daripada kabilah itu sendiri, tapi untuk menyembunyikan pembunuhnya, maka mayat itu dihantarkan kepada kabilah yang lain. Maka berlakulah pertengkaran antara kabilah-kabilah di kalangan Bani Israel ataupun Yahudi. Maka apabila balah-balah tu antara dua kabilah, yang ni kata hak ni bunuh, yang ni kata hak ni fitnah, hak ni kata hak ni bunuh, hak ni kata fitnah, maka berlakulah pertengkaran antara dua kabilah yang daripada Bani Israel. Maka dibawa isu kes ini kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi mereka untuk memutuskan siapakah yang bersalah dalam masalah ini. Maka Nabi Musa alaihissalam untuk memberi hukuman atau memberi kenyataan kepada siapa yang membunuh, Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan siapa yang membunuh. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menyebut id qala liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk membunuh seekor lembu betina. Jadi bila dilihat kepada perintah ataupun satu suruhan daripada seorang Nabi kepada umatnya yang tidak ada kaitan langsung dengan kes yang berlaku ni, maka Bani Israel atau kaum Nabi Musa alaihissalam menganggap suruhan daripada Nabi Musa alaihissalam itu adalah main-main, adalah seolah untuk menyuruh sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kes mereka. Dia tanya siapa yang membunuh, dua kabilah nak selesai. Maka Nabi Musa alaihissalam suruh dia sembelih lembu betina. Maka oleh kerana itu dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, wahai Nabi Musa, adakah kamu jadikan kami ni sebagai permainan? Adakah kamu nak suruh benda main-main? Adakah kamu nak bergurau senda dengan kami? Kami nak tanya benda ni serius, melibatkan permusuhan antara dua kabilah dan berlaku peperangan antara dua kabilah, tapi wahai Musa, tidak memberikan jawapan, tidak menunjukkan siapa pembunuh. Sebaliknya musuh benda yang tak ada kaitan. Dia sebenarnya ada kaitan. Kerana Bani Israel ni sebelum ni kita sebut dia pernah menyembah lembu, dan dia pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada menyembah lembu. Jadi apabila Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka supaya menyembelih lembu yang tak ada kaitan dengan kes, tapi ada kaitan dengan sembahan mereka dulu, maka dia pun cuba untuk mengelak. Cuba untuk mengelak daripada apa yang diperintahkan oleh seorang Nabi kepada umatnya. Jadi di situ yang bila kita lihat respon umat Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, maka kita perhatikan bahawasanya umat Nabi Musa alaihissalam tidak menghormati Rasul mereka, tidak mentaati perintah suruhan daripada seorang Rasul. Berbeza jauh dengan umat Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat umat Nabi Muhammad itu luar. Berbeza jauh dengan sahabat-sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, satu generasi yang terbaik. Mereka ini apabila disuruh oleh Rasulullah, mereka terus melakukan.
Sehingga Allahumma salli ala Muhammad, ada seorang sahabat Nabi apabila dia tengah makan buah tamar dalam peperangan. Dia tengah makan buah tamar tu, dia kata, wahai Rasulullah, adakah kalau aku pergi ni aku akan masuk syurga? Maka Rasulullah kata, mu akan masuk syurga. Maka dibaling buah tamar tu, tak dia nak makan habis buah tamar, pergi pergi mati. Syahid fi sabilillah. Jadi sahabat-sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu Abdullah Ibnu Umar, walaupun tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk ikut cara berjalan Rasulullah, tapi sahabat Nabi Abdullah Ibnu Umar bukan sahaja dia melakukan ketaatan, bukan sahaja qiyamulannya, puasanya tu ikut belakang dah. Cara Nabi berjalan pun dia ikut juga. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia tengok Nabi SAW makan buah labu. Kemudian dia tahu Nabi suka buah labu. Maka dia kata, sejak pada hari itu aku suka makan buah labu. Nabi tak suruh pun pada perkara yang Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk melakukan pun. Mereka mengikut cara hidup Nabi SAW. Apatah lagi yang Nabi suruh. Sehingga sahabat Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah jumpa Rasulullah bersama dengan dua orang sahabat. Bertanya kepada Rasulullah, kami ni qiyamul sehingga tak tidur. Kami berpuasa sehingga tak makan. Jadi bukan sahaja mereka melakukan apa yang disuruh oleh Rasulullah, mereka melakukan lebih lagi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kata, aku puasa dan aku makan, aku berkahwin dengan perempuan, aku pun tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnah aku, maka bukan di kalangan aku. Jadi beza umat Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat Nabi, pengikut Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang dilakukan oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang rapat dengan dia. Dan penyakit-penyakit inilah yang ada di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana apabila kita mendengar satu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun suruhan daripada Nabi Muhammad SAW, maka kita hanya dengar sahaja. Dengar masuk tengok kanan, keluar tengok kiri. Buat tu tak tahu lagi, dengar dulu. Mari dengar dulu lah, tak apa, mari dengar dulu. Buat tak tahu lagi. Jadi itu penyakit yang ada pada Bani Israel. Sehingga mereka memperlekehkan Nabi. Kata, yo kau Nabi betul, kau suruh boleh lembu, tak ada kaitan langsung dengan bunuh dua kabilah ni. Memperlekehkan Nabi. Jadi maka apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila kaum Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahawasanya Nabi, seolah Nabi nak pelekeh dia, maka Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, qala a'udzu billah mahzu'an bina haitsu tujibuna bimithli dzalika. Adakah kamu nak mempermainkan kami sekiranya kamu menjawab dengan jawapan begitu? Maka jawab Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dia berkata, aku berlindung daripada Allah, daripada menjadi orang-orang yang jahil, iaitu orang yang suka mempermainkan, mustahziin, orang yang suka untuk bergurau pada benda yang serius. Jadi Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, bertanyakan kepada ketua mereka, Nabi mereka, tentang perkara yang serius. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak menjawab dengan bermain-main. Jadi Nabi kata, aku berlindung daripada Allah daripada menjadi orang yang jahil, orang yang kita kata kurang cerdik, orang yang kurang akal, sebab tu orang yang banyak bergurau, orang yang banyak berjenaka, orang yang banyak gelak ketawa, orang itu akal dia rendah, orang yang tidak serius. Dia kadang-kadang orang cerdik juga, orang gurau ni, tapi kalau gurau sama, perkataan dia tak ada betul, nipu sama. Jadi orang itu adalah orang yang kata Nabi Musa AS orang yang jahil, orang yang kurang cerdik, orang yang kurang ilmu. Maka apa yang dia sebut tu tak ada perkataan dia boleh pergi langsung, sebab dia tu menipu sama. Jadi Nabi Musa AS dia menafikan perkara itu dengan cara penafian yang paling tinggi. Kalau dia menafi kata aku bukan orang yang jahil, itu penafian yang kata biasa. Boleh jadi mu nipu ni Nabi Musa, mu nipu, mu kata mu tidak orang jahil. Tapi Nabi Musa alaihissalam menafi dengan dia berkata, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada aku jadi orang jahil aku ni. Jadi Allah yang menjaga aku daripada aku menjadi orang-orang jahil.
Kerana Nabi ini dipilih menjadi Nabi, sifat dia kena fatanah. Sifat dia kena cerdik. Bukan sahaja cerdik dalam berfikir, tetapi cerdik juga dalam berkata-kata. Jadi tidak ada seorang Nabi yang bodoh, baladah kita sebut, ataupun kurang cerdik dan tidak pandai berhujah. Jadi semua Nabi Allah Ta'ala kurniakan kelebihan kepada mereka, kelebihan dalam berhujah dan kelebihan dalam berfikir. Jadi Nabi Musa alaihissalam menafikan sekeras-kerasnya dakwaan kaumnya terhadap dia. Falamma alimu annahu azama, maka apabila kaumnya mengetahui bahawasanya Nabi Musa alaihissalam itu tidak menipu, qalu ud'u lana, maka mereka pun tanyalah dengan pertanyaan yang serius juga. Tapi pertanyaan mereka itu sepatutnya tidak ditanya. Ditanya qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, ud'u lana, kamu doalah pada Tuhanmu. Itu pun satu pertanyaan yang kita kata pertanyaan yang seolah-olah Tuhan ni, Allah ni Tuhan Nabi Musa, tidak Tuhan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, "Hai Musa, doalah pada Tuhanmu, bukan Tuhan kita." Kalau betul dia kata dia menyembah Allah, dia akan kata, "Wahai Musa, tolong doa pada Tuhan kita." Tanya dia lagu mana nak lembu tu lagu mana. Tapi kaum Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhan kamu. Tanyakan dia, mahi, apakah ia? Jadi di situ Bani Israel bertanya dengan soalan yang sepatutnya tidak ditanya. Kerana ditanya apakah ia, seolah dia tak tahu. Apakah ia ni soalan tanya apakah yang patut disembelih. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam sebut dah tadi, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyembelih seekor lembu betina. Tapi ditanya lagi soalan itu. Allah ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Minta Allah perjelas pada kami apakah ia. Jadi itu adalah satu soalan yang kita kata bukan sebenar-benarnya soalan. Tu soalan nak melengah-lengahkan masa. Soalan nak memperbodohkan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam kalau mengikut cara orang backing, sepatutnya dia kata, "Mbak apa tanya soalan bodoh? Dah kau ayat dah kamu ke? Suruh sembelih lembu. Mau tanya sembelih gapo lagi? Mbak apa mau tanya sembelih gapo lagi nya? Enggak kau ayat dah ke kamu sembelih lembu?" Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak menjawab dengan jawapan sebagai seorang yang tidak berhikmah dalam menjawab. Sebab itu disebut antara jawapan-jawapan para nabi ini disebut dalam ilmu balaghah al-jawabul hakim, jawapan orang yang bijaksana. Jadi Nabi Musa alaihissalam tahu dah kalau aku ayat kamu ni, apa mu tanya soalan yang sama, nanti dia akan tanya pula, "Wayak ialah lembu lagu mana?" Jadi Nabi Musa alaihissalam untuk mengelakkan daripada berlakunya pertengkaran antara dia dengan umatnya, maka dia tu jawab dengan jawapan yang disangka itulah jawapan yang tepat untuk memberitahu kepada kaumnya itu apakah sifat bagi lembu yang sesuai. Maka disebut qala ay ma sinnuha, iaitu apakah umurnya. Qala Musa, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, innahu ayallah, Allah berkata, yaqul innaha baqaratun la faridun, sesungguhnya lembu itu ialah lembu yang tidak tua, musinnatun, wala bikrun, dan tidak lembu yang muda, awanun baina dhalik, nisfun baina dhalika, pertengahan al-madhkur minas sinin. Jadi dia kata lembu yang perlu disembelih itu bukan lembu tua, bukan lembu muda. Jadi bila kata bukan lembu tua, bukan lembu muda, maka lebih daripada asalnya semua jenis lembu dia boleh sembelih. Asal perintah Tuhan itu semua jenis lembu dia boleh sembelih. Tapi Bani Israel ini sengaja dia bertanya banyak soalan untuk dia sebenarnya tak usah buat. Siapa tak buat lah, tak usah buat lah, payah sangat nak buat. Tapi Nabi suruh dia buat juga. Maka dia tanya lagi soalan. Maka ada satu hadis Nabi SAW nanti disebut sini. Dia nanti disebut. Dan Nabi kata, kalaulah mereka menyembelih mana-mana lembu pun,
maka sudah cukup untuk mereka. Lembu tua ke lembu muda ke lembu cacat ke lembu tak cacat ke, tak apa, cukup dah. Kerana hikmah untuk menyembelih lembu tu, untuk lepas ni diambil tulang dia, bukan nak cara ke lembu nak makan comel ke apa. Jadi tak ada kaitan pun sifat lembu tu dengan apa yang akan dibuat selepas ni. Tapi oleh kerana mereka banyak bertanya, maka Nabi SAW kata, kerana mereka menyukarkan taklifan itu dibuat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyukarkan mereka. Kerana nak cari lembu yang ada sifat-sifat yang khusus, kita akan sebut lepas ni, payah. Macam kita lah suruh cari, nak bomo cari ayam hitam. Payah nak cari ayam hitam. Nak cari mahal pula nak beli. Jadi berkira-kira. Tapi kalau dia sembelih awal-awal lagi, mudah. Baik. Kemudian lembu tidak tua, lembu tidak muda. Kemudian Nabi Allah SWT menyebut faf'alu ma tu'marun. Maka kata Nabi Musa AS, maka kamu lakukanlah, buatlah ma tu'marun, apa yang diperintahkan, bihi min zabihiha, daripada menyembelihnya. Sembelih-sembelihlah. Boleh tanya soalannya, boleh tanya-tanya laginya. Maka kaum Nabi Musa ni seperti mana kita sebut, dia bukan nak buat. Dia asalnya tak saya buat. Dia tak saya sembelih lembu ni, kerana lembu ni dulu mereka pernah menyembah lembu. Maka ditanya lagi soalan. Jadi kerana Nabi Musa AS tahu dah helah dia tadi ditanya soalan umum, Nabi Musa boleh jawab. Kali ni kita tanya soalan khusus pula pada Nabi Musa. Kerana tahu dah kalau tanya soalan umum ni, Nabi Musa boleh nak ayat gapo-gapo sifat. Jadi kita tanya soalan khusus. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Maka mereka berkata, hai Musa, berdoalah kepada kami, kepada Tuhanmu, untuk Tuhan dia menerangkan kepada kami apakah warnanya. Tanya pula warna lembu warna berapa. Qala, maka kata Nabi Musa AS menjawab soalan mereka itu, innahu yaqulu, kata Allah kepada mereka, innaha baqaratun safra. Lembu itu ialah lembu yang berwarna kuning. Safra faqi'un launuha. Faqi'un, kuning yang cerah, yang memancar cerahnya, kuning yang tersangat kuning. Tasurrun nazirin, dan tambah lagi sifat dia, tak cukup dengan kuning saja. Tasurrun nazirin, bentuk tubuh lembu tu orang tengok orang suka. Dengan gemuknya, dengan cukup isinya, kena cukup sifat-sifat yang disebutkan ni. Tadi tidak tua, tidak muda, warna kuning-kuning cerah, kemudian orang tengok orang suka. Tasurrun nazirin. Ilaiha bihusniha ay tu'jibuhum. Sifat pada lembu itu menyukakan manusia dengan kecantikan, keindahan pada lembu. Maka kaum Nabi Musa AS Bani Israel masih lagi tidak puas hati. Kerana apa? Kerana dia tak boleh buat lagi. Maka ditanya lagi soalan yang menyebabkan Nabi Musa AS jawab apa yang disebut. Maka dia, oleh kerana Nabi Musa boleh jawab soalan khusus, dia pergi pula pada soalan umum balik. Dia tanya balik, kena sembelih gapo ni Nabi Musa? Dan sepatutnya soalan itu tak perlu ditanya. Dan sepatutnya Nabi Musa AS marah. Tapi Nabi Musa layak. Layak, dan setiap kali Nabi Musa memberikan sifat-sifat yang baru, maka makin susah untuk dia lakukan perintah Allah. Baik. Kemudian ditanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada kami, kepada Tuhan kamu, untuk menjelaskan kepada kami apakah ia. Sedangkan perkara itu sudah diterangkan tadi, apakah ia tersebut dah lembu tu warna sifat-sifat tadi. Tapi dia tak puas hati lagi, ditanya lagi, sembelih gapo hai Musa? Jadi ini disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini adalah satu ujian daripada Allah dalam taklifan yang diberikan kepada kita. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, bila Allah Taala suruh kita, jangan kita buat kerana hikmah. Jangan kita buat kerana bersebab. Contoh kita semaya kerana nak Allah maksud kerana nak sihat ke, kerana semaya ni boleh kalau sujud tu darah mengalir dalam otak ke, kalau semaya ni rokok tu keadaan tu paling cergah ke. Kita tengok pada hikmah. Jadi jangan kita beribadah kepada Allah
kerana ada manfaat di sebalik. Contoh kita puasa. Kita puasa kerana nak diet. Puasa kerana nak kurus badan. Ataupun kita keluarkan zakat. Keluarkan zakat untuk dinampak kita ni sebagai dermawan. Jadi kita buat apa-apa saja amalan, jangan kita melihat kepada hikmah satu amalan itu, tapi kita melihat satu amalan itu, satu perintah Allah, ya, sebagai cara untuk kita memperhambakan diri kepada Allah. Kerana seorang hamba itu tidak akan menjadi hamba melainkan dia tahu semua perintah Tuhan dia. Kerana kalau seorang hamba bila Tuhan dia suruh A, maka dia persoal, apa kena buat? Itu bukan nama hamba. Hamba ni apabila Tuhan dia suruh, maka dia buat. Dan itu juga menunjukkan bahawasanya seorang hamba tu kasih pada Tuhan dia. Kalau seorang hamba tu kita hamba kepada Allah, kita kasih pada Allah. Maka bila kita baca satu ayat Quran atau kita baca satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan fadilat satu amalan, ataupun dengan suruhan Allah buat baik pada orang tua ke, atau berlaku pemaaf ke, maka kita terus buat. Kenapa? Kerana itu perintah daripada Tuhan aku. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa sahaja yang disebut oleh Allah dan apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kerana dia Nabi Muhammad, kerana dia Allah Ta'ala yang menyuruh aku, maka aku buat. Tanpa sebarang kita menyoal. Sebab itu dalam kisah surah Al-Baqarah, walaupun sebab disuruh buat lagu ni sepatutnya di depan, sepatutnya kisah ini sebab berlaku pembunuhan apa semua tu, kisah tu duduk belakang, ada sebut depan ni. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut di belakang, tak sebut depan? Lepas ni baru dia sebut berlaku pembunuhan antara dua kabilah, dia sebut lepas ni. Kenapa dia sebut lepas ni? Kerana nak suruh kita nampak bahawasanya dalam satu perintah Allah tu, jangan kita pandang kepada sebab kenapa Allah Ta'ala suruh dulu, tapi kita buat dulu, baru kita memikir. Kecuali kalau orang lain suruh, kecuali kalau ahli politik suruh kita buat begini-begini, ya kita tanya dulu, apa kena buat. Jadi kita kalau orang lain suruh, kita kena ada reason, kecuali kalau mak ayah kita lah. Kalau orang lain minta tolong kita, kecuali kalau tok guru kita, kena tengok lah. Tapi bila Allah Ta'ala suruh, Nabi SAW suruh, maka selaku seorang hamba dan selaku seorang umat Nabi Muhammad SAW, maka kita tak banyak usaha. Dan itu juga menunjukkan kepada satu akhlak yang mulia yang Allah Ta'ala banyak sebut dalam Al-Quran, iaitu kita bersegera dalam perkara kebaikan. Apa saja perkara kebaikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita lakukan tanpa banyak bertanya, tanpa banyak persoal. Itu Allahumma salli dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut haji itu difardukan, atau kama qala Nabi, maksudnya haji itu difardukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang sahabat Nabi bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah? Dia bertanya. Jadi Nabi kata haji itu fardu, haji itu wajib. Dia tanya, adakah kena buat setiap tahun Rasulullah haji? Maka Nabi senyap. Nabi tak jawab. Kemudian senyap Nabi jawab. Nabi kata, lau qultu na'am la wajaba. Kalau aku kata ya, maka akan wajiblah setiap tahun. Maka kalau aku kata wajib, akan menyusahkan kamu. Dan sesungguhnya telah binasanya umat-umat yang terdahulu kerana mereka banyak bertanya. Jadi banyak bertanya ni bukan tak boleh. Ini kita bukan pada zaman sahabat Nabi. Pada zaman sahabat Nabi dengan Rasulullah, maka jangan banyak bertanya. Kerana pensyariatan itu telah selesai. Pensyariatan agama itu telah selesai. Ustaz ni dia tak boleh buat hukum baru dah. Hukum tu Nabi SAW sebut dah. Jadi kalau kita bertanya pada perkara yang kita tidak faham. Bukan bertanya kerana tak saya buat. Jadi kerana itu para ulama sebut sahabat-sahabat Nabi ni kurang bertanya soalan. Dia tak banyak bertanya soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru hamba sebut Fadilatul Syekh Usamah Sayyid, dia kata semua soalan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah semuanya ada dalam Quran. Pasal berapa pula? 11 ke 12. Soalan yang sahabat Nabi orang tanya pada Rasulullah, sikit enam. Kemudian soalan yang banyak-banyak laginya Arab Badui tanya. Arab Badui mari daripada kampung, mari tanya soalan. Jadi bila Arab Badui mari jumpa dengan Rasulullah, sahabat Nabi suka. Kenapa? Kerana dia itu banyak soalan, sahabat Nabi banyak soalan.
Tapi kalau nak tanya pada Rasulullah, takut bila tanya maka kena banyak buat. Jadi supaya umat terdahulu ni, maka mereka tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tunggu Arab Badui mari. Mana Arab nak tanya soalan pelik-pelik. Dan Arab Badui pula bila mari jumpa dengan Rasulullah tanya soalan pelik-pelik. Itu yang disukai oleh sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajma'in. Jadi ini satu contoh dalam surah ini, iaitu Bani Israel bertanya banyak soalan kepada Nabi dengan tujuan tak saya buat. Baik. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab lagi soalan yang ditanya kepada dia, iaitu lembu tu lembu lagu mana. Maka kata Nabi Musa alaihissalam yang dinakalkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhan kamu untuk dia menjelaskan kepada kami apakah ia. Innal baqara tashabaha alaina, untuk menjadikan soalan dia tu tak sama dengan soalan mula-mula tadi, dan untuk Nabi Musa tu tak marah dengan dia, maka dia kata kerana innal baqara lembu-lembu ni tashabaha alaina, lebih kurang serupa yang depan kita ni, tak tahu nak pilih mana so. Jadi dia tak sewi Nabi Musa AS marah. Maka dia kata innal baqara tashabaha alaina, nak sembelih lembu hak mana so, lembu ni lebih kurang yang berlaku. Jadi itu helah dia. Dia tak saya buat sebenarnya, tak saya sembelih, maka dia berhelah dalam soalan dia. Dia musing-musing kok tolong. Kemudian jawab Nabi Musa alaihissalam dengan jawapan dari sudut lembu yang jenis pernah dibuat untuk bekerja atau tidak bekerja. Maka Nabi Musa alaihissalam sambung lagi tadi, wa inna insyaallah lamuhtadun, dan kami insyaallah, kata Bani Israel, akan diberi hidayah untuk melakukannya. Dia berjanji dengan Nabi Musa alaihissalam, kali ni kena buat dah, kali ni nak buat dah kali ni. Kemudian dia ada baik juga, kerana kaum Nabi Musa alaihissalam ni orang Islam, tidak orang kafir, dia orang Islam juga. Tapi perangai salah. Kalau kita hari ni orang Islam belaka, tapi perangai akhlak serupa dengan umat, serupa dengan Bani Israel. Orang Islam juga, pengikut Nabi Musa juga, tapi perangai tu masalah. Baik, ilahi kemudian ilaiha fil hadis law lam yastathnu lama buyyinat lahum akhiral abad. Kalaulah mereka tak kata insya-Allah tu, kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, kalaulah mereka tidak sebut insya-Allah, mereka tidak akan jelas kepada mereka selama-lamanya lembu mana yang perlu mereka sembelih. Tapi mujur mereka sebut insya-Allah, maka Allah Ta'ala permudah mereka untuk sembelih kali ini. Qala, maka jawab Nabi Musa alaihissalam, innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. Sesungguhnya dia, itu Allah berkata, sesungguhnya lembu itu ialah lembu yang la dhalulun ghairu mudallalatin bil amal. Lembu yang tidak pernah digunakan dalam kerja-kerja. Tuthirul ard, dan tidak pernah membajak bumi atau membajak tanah. Taqlabuha lizira'ah, tidak pernah digunakan dalam pertanian. Wal jumlah, iaitu tuthirul ard sifatun lidhalul dakhilatun fin nafyi, dimaksud tidak la tuthirul ard. Kemudian wala tasqil hartha, dalam itu juga tidak pernah digunakan untuk mengangkut air, untuk mengairi tanaman. Al-ardha al-muhayya'ah lizira'ah, untuk mengairkan tanah yang disediakan untuk pertanian. Musallamatun, dan lembu itu pula kena musallamatun minal uyub wa atharil amal. Lembu itu mestilah lembu yang sempurna daripada kecacatan dan kesan-kesan daripada kerja-kerja, aktiviti kerja. Jadi lembu tu lembu comel. Nak cari lembu tu payah. Zaman dululah, lembu zaman sekarang ni tak ada dah guna buat gala kalau mana. Tak ada dah ni. Membajak tak ada dah lembu zaman dulu. Lembu tu masih digunakan untuk kerja-kerja seharian. Mungkin boleh jadi digunakan untuk pengangkutan, digunakan untuk pertanian. Zaman dulu tak ada mesin. Zaman sekarang ni ada mesin. Yang nak kata zaman dulu. Jadi lembu tu lembu yang tidak pernah digunakan oleh manusia untuk apa-apa tujuan kegiatan manusia. Kau payah nak cari. Kemudian dia kata musallamatun la syiyata fiha, lembu yang tak ada sebarang kecacatan, tak ada sebarang aib. La syiyata fiha ay la launa fiha, atau syiyah ni dalam tafsiran lain
ialah tidak ada sebarang kecacatan fiha, pada lembu itu. Ghair launuha, bukan kecacatan pada warna dia. Maknanya lembu tu semuanya warna kuning. Tak ada kuning lepas tu topok-topok tak sih. Semua lembu tu warna kuning. Jadi berapa sifat dah? Berapa sifat dah lembu? Yang pertama kita kata tadi, lembu yang tidak tua, lembu yang tidak muda. Kemudian lembu yang warna kuning. Kuning tu pula kuning nyela. Kuning bukan kuning cair-cair dak, kuning betul-betul kuning. Tapi bukan merah. Kemudian lembu yang tidak digunakan untuk aktiviti manusia ni, pertanian, tak guna untuk pengangkutan. Kemudian lembu yang tak ada sebarang kecacatan. Kemudian disebut tasurrun naziri, lembu yang berisi, comel, orang tengok tu rasa suka. Jadi bila semakin, kalau ulama kata kullama kathural quyud qallal mawjud, semakin banyak syarat bagi satu perkara, maka makin sikitlah benda tu. Bila letak banyak syarat, contoh nak nikah, nak kena orang handsome, nak kena orang bijak, nak kena orang berjuru, nak kena orang kaya, nak kena orang keturunan comel. Apa payah kita nak cari? Kalau kurang syarat tu mudah sikit nak cari. Jadi serupa dengan lembu tu. Bila banyak syarat-syarat tu, maka susah untuk dicari lembu yang perlu disembelih oleh Bani Israel ini. Baik. Kemudian qalul ana ji'ta bil haqq. Maka kata Bani Israel itu, mereka berkata, sekarang ini barulah kamu membawa datang kepada kami dengan kebenaran. Nataqta bil bayani tam, barulah kamu menjelaskan semuanya dengan sempurna wahai Nabi Musa. Kenapa dia tak tanya? Kerana takut kau payah nak buat. Kerana Nabi Musa jawab juga. Kerana Nabi Musa tak jawab tak apa. Kata boleh buat tak apa. Ni Nabi Musa jawab. Jadi ke mana-mana pun kena sembelih juga. Jadi kata boleh Nabi Musa, qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang ni mu telah menjelaskan dengan sempurna. Jadi kami lah ni nak kena cari lembu tu, payah nak cari lembu tu. Famatlubuha fawajaduha indal fatal bar bi ummihi fashtaruha bimil'i miskiha zahaban. Jadi ya lambat dia tak apa. Sikit kira. Jadi oleh kerana susahnya nak cari, kebetulan ada satu cerita lagi. Dalam cerita ni ada satu cerita, iaitu ceritanya ada seorang lelaki yang soleh. Dia ada seorang isteri dan juga seorang anak dan seekor lembu. Jadi sebelum dia mati, dia kata kepada isteri dia kata, aku serahkan lembu aku ini ke dalam penjagaan Allah. Aku wadi'ah astaudi'uka Allah, aku letakkan lembu ini dalam penjagaan Allah, biar Allah jaga dia. Nanti bila anak aku besar, lembu ni akan mari sendiri kepada anak aku ni. Jadi itu doa lelaki yang soleh itu sebelum dia wafat. Maka anak dia ni ialah anak yang taat kepada ibu dia. Dia jaga ibu dia sampai dia besar. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila anak dia besar, maka satu hari mak dia peringat pada dia, ada lembu yang ayahmu pernah tinggalkan dalam penjagaan Allah, mu kena cari lembu tu. Jadi dia pun pergi ke disebut padang, Ghaidah ni padang. Dia cari lembu tu, kemudian lembu tu sendiri mari pada dia. Dan lembu tu ada semua sifat yang disebut oleh Bani Israel. Maka Bani Israel cari, jumpalah budak ni. Maka oleh kerana lembu seorang lelaki yang soleh yang meninggalkan harta untuk anak dia, maka nego lah dengan budak tu. Berapa harga lembu ni? Maka budak tu pun istisyarah, tanya pendapat mak dia nak jual berapa. Akhir sekali dijual dengan disebut fawajaduha indal fatal bari bi ummihi. Maka jumpalah lembu dengan semua sifat tu, ada satu sahaja lembu ada sifat tu. Pada seorang pemuda yang taat kepada ibunya, maka dia beli bimil miskiha zahaban, dengan berat lembu itu emas. Jadi contoh lembu tu kalau 100 kg, maka diberi dengan harga 100 kg emas. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka dia sembelihlah lembu tu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tidak boleh untuk menyembelih lembu tu kerana tak berjumpa. Kerana mahal li ghala'i thamaniha, kerana mahalnya harga lembu tu. Tapi Allah SWT akhir sekali mempermudahkan mereka untuk menyembelih lembu itu. Wa fil hadis disebut Nabi SAW menyebut
Lau dhabahu ayya baqaratin kanat la ajza'athum. Kalau mereka menyembelih mana-mana lembu pun sebenarnya cukup dah untuk mereka. Walakin syaddadu, akan tetapi mereka menyukarkan, menyulitkan urusan itu, ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala menyulitkan urusan mereka dalam mentaati suruhan daripada Rasul. Jadi itulah ya, cerita berkaitan dengan Bani Israel yang memberi pengajaran kepada kita bahawasanya agama ni mudah. Agama ni mudah, jangan kita menyusahkan agama. Kalau kita menyusahkan agama jadi susah. Tapi kalau kita semaya, kalau kita buat apa Tuhan suruh, mudah yang sebenarnya agama ni. Dan satu lagi, pada perkara yang baik jangan kita tangguhkan. Jangan kita bertangguh-tangguh pada satu urusan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kalau kita benar-benar kasih kepada Rasulullah, apa sahaja perintah daripada Allah dan suruhan daripada Rasulullah, maka kita segerakan. Itu tanda kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah insya-Allah kita tak masuk lagi cerita hak dia bunuh tu, cerita tu insya-Allah kita sambung lagi pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa alam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.